biarlah dia orang ni mumbling, biarlah dia orang ni melalak, tak tentu pasal. Ini semua hanya ugutan supaya parti membuat keputusan mengubah calon pilihan raya. Kalaupun nak sangat kursi tu kan, ada setengah orang sampai cium tangan, cium kaki pun nak ada yang bersila kat depan lift. Macam-macam dia buat. Buatlah cara macam tu. Merayu. Ada yang berjaya. Betul lah. Tapi kalau kau buat press conference, kau kutuk lagi kepimpinan, kau kutuk cakap semua presiden letak jawatan dan sebagainya. Kau ingat Presiden UMNO ni Pondan Siam ke? Betul tak? Lagilah sakit hati. Kalau guna kaedah yang betul, kau dah buat salah, pergilah minta maaf. Buatlah janji bulan dan bintang. Macam-macam kau boleh buat. Tapi kalau ego, sombong, macam kata, oh kami tak nak lobby dan sebagainya, lantak kau lah. Betul tak? Tak ada jaminan kau takkan buat perangai yang lama. Macam mana kau nak jadi calon? Kalau tak nak lobby, duduk dan diam. Enjoy duit-duit yang berkoyan tu. Dia pun dah banyak dah dapat ada orang ni. Sumbangan-sumbangan untuk bertanding pilihan raya ni. Dah pasang dah dekat apa ni, truk-truk tu dah letak tampal muka dah confirm sangat nak jadi calon BN. Lepas ni macam mana? Nak belanja pula truk-truk tu kena tukar pula letak PN. Tak masak. Baik, okay. Tok, dalam sesi proses pemilihan parti, pemilihan calon tadi, adakah pengisihan akta perlu dibuat? Dia terpulang lah. Memang kita pun ada kaedah kita. Tetapi bila kamu isytihar harta ni, baik-baik orang tak tahu, rupa-rupanya Rafizi ada harta sampai 19 juta. Lebih kurang 19 juta. Budak muda ni. Betul bankrupt itu tu. Aku pun tak tahu. Yang heran tu harta-hartanya kebanyakannya daripada Invok. Dan kalau kita tengok sebelum ini pernah didedahkan Invok ni rugi. Macam mana pula? Banyak pula harta dia ni. Bekas Perdana Menteri Najib pun 5 juta je kata. Bekas PM kita pun declare asset pun ada 5 juta lebih. Okey. Betul. Manifesto Pakatan Harapan tu, Anwar Ibrahim kata dia akan memberi keutamaan lah sekiranya dia jadi Perdana Menteri, tapi dia bergantung kepada, tertakluk pada keupayaan kewangan tu, dia cakap. Kali ni dia berlapik sikit lah. Yalah, dia pun tak nak bagi alasan bodoh. Sebenarnya kalau dah tahu kamu ni tidak ada credibility untuk menunaikan janji, tidak ada integriti untuk menunaikan janji, kamu pun tak tahu apa-apa pun berkaitan dengan soal ekonomi, blur. Kalau dah tahu diri tu blur, tak tahu apa dia nak rencana untuk negara ni, untuk tempoh 5 tahun akan datang, apa dia nak buat dalam usaha untuk mengembalikan pelabur ke dalam negara ni, dalam usaha untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi negara, dalam usaha untuk mengukuhkan balik bursa saham Kuala Lumpur, dalam usaha untuk mengukuhkan balik mata wang kita, dalam usaha untuk meningkatkan daya saing kita di peringkat antarabangsa, dalam usaha untuk menjadikan Malaysia hub kewangan, hub halal hub, macam-macam jenis hub. Kalau semua tu kau tak reti, lebih baiklah kau jangan cakap banyak. Berdoa je lah supaya orang boleh terima dia jadi kerajaan. Kalau dia masih lagi meneruskan memberikan janji-janji, selepas ni orang tak mau dengar lagi. Masa kita buat janji tu, kita tak tahu implikasi kewangan. You have been the government for 22 months, You dah tahu serba ringkas. Dan Anwar pun pernah menjadi seorang timbalan Perdana Menteri, pernah duduk dalam kerajaan. Dia tahu setiap apa yang dia janjikan ada implikasi kewangan. Jadi janganlah gunakan ayat bodoh lagi selepas ini
mengatakan bila kita berjanji, kita tak sangka bahawa implikasi kewangannya sebegitu besar. Anwar tahu yang mana mampu dilaksanakan, mana tak mampu dilaksanakan. So berhentilah daripada membuat janji kosong. Ini masih lagi meneruskan nak hapuskan tol. Tol pun dalam belanja 380 bilion. Masih lagi nak bagi subsidi petrol dan diesel. Ini kurang-kurang pun 22, 23, 24 bilion setahun. Kalau kita rujuk kali terakhir 2014. Kalau kita tak tarik 1 Disember kita tak tarik subsidi petrol diesel, kos untuk subsidi bahan api, petrol diesel dan LPG gas memasak saja 22.34 bilion tau. So kalau kamu gunakan alasan lagi, kita hanya laksanakan apa yang kita mampu buat. Kerana sebelum tu kita bagi janji, kita tak cek dulu. So ini dah dianggap sebagai menipu. Dan rakyat perlu sedar, kalau mereka bagi janji-janji yang tak masuk akal, yang tak boleh ditunaikan, janganlah termakan dengan janji. Berapa kali nak kena patuk dengan ular di tempat yang sama. Tok, ni soalan netizen tu dia tanya Datuk, apa pandangan Datuk berkenaan dengan nama-nama yang sinonim dengan BN ni digugurkan sebab ramai macam ada Baba, Limas Adik. Inilah semua ni lah tu. So adakah keputusan tepat yang dibuat oleh BN tu? Saya rasa kali ni saya nak kata keputusan tepat ke tak tepat dia, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, tak ada siapa boleh declare keputusan mereka tu sangat tepat. Tapi bila Anwar Musa, bila Syahidan Kasim membuat pengumuman mengatakan bahawa mereka akan menyertai pilihan raya menggunakan lambang parti lain, maka jatuhlah tepat keputusan parti itu. Sebab orang ni tak ada kesetiaan pada parti. Ada juga, kita bukan tak tahu, ada setengah tempat dia frust, dia menteri tak dapat jadi calon, 3-4 hari sebelum tu dah bagi setiap ketucangan RM1,000. Kita bukan tak tahu, kita tahu. Lepas tu bila nama dia tidak dicalonkan, dia panggil ketua-ketucangan tu, suruh buat press conference ramai-ramai, desak supaya namanya dicalonkan semula sebagai calon pilihan raya. Ketua pemuda bahagian yang dapat jadi calon tu tak kecil hati ke? Sebelum tu bila dia jadi calon, ketua pemuda bahagian tu pun membantu untuk memenangkan dia jadi calon. Cuma bayangkan apa perasaan dia kalau dulu masa dia dinamakan sebagai calon, masa tu dia pun pemuda. Kalau ketika itu ketua bahagian dia membantah, buat pula press conference, panggil ketua-ketua cawangan semua sekali, memboikot dia sebagai orang muda, apa perasaan dia? Jadi itu sebabnya saya mintalah siapa yang digugurkan ni, kalau nak pun mencuba di saat akhir, gunakanlah cara yang berhikmah. Jangan sampai mengecikkan hati anak-anak muda kita yang baru kali pertama nak merasa peluang bertanding. Kena ingat benda ni. Okey? Kisah dengan calon juga tadi tu ramai yang tanya itu, Tan Sri Nur Umar ni dia digugurkan ke ataupun macam mana tu? Sudah ada tak nama lain yang disebut sebagai calon di Tanjung Karang? Belum kan? Relax dulu. Tak ramai. Ramai kata je tu. Relax dulu, bertenang. Kalau boleh pujuk presiden, boleh minta maaf, kalau perlu bersila depan lift, buatlah. Tapi kena ingat buatlah cara berhikmah. Jangan buat perangai macam Syahidan Kasim. Saya ucap terima kasih kepada kawan-kawan kita yang pernah jadi menteri tapi tak dicalonkan. Mereka masih menggunakan kaedah mengujuk. That should be the way. Cubalah.
Mesti ada sebab kenapa Presiden tak umumkan lagi. Betul tak? Cubalah. Mana dah tahu kan, orang marah macam mana pun last sekali dia boleh pertimbangkan balik. Betul tak? Okey? Hello. Ni soalan daripada ni lah, penonton itu Dia kata apa cadangan Datuk untuk meredakan kemarahan orang-orang bahagian itu, di mana calon mereka ni tak dipilih. Macam langkah dia macam ini lah. Dia macam ni lah. Bagi saya kena ambil tindakan tegas kepada orang yang sabotaj parti. Maknanya sabotaj ni ada banyak jenis. Kalau misalnya kita letak calon parti lain, dia buat kenyataan yang mengguris hati parti tersebut. Akibat daripada kenyataan yang dia buat itu, contohnya kita letak calon MCA, dia buat kenyataan ramai-ramai mendesak supaya MCA tak dicalonkan di situ. Kesan daripada dia mendesak begitu menyebabkan orang MCA di kawasan lain, di tempat UMNO bertanding, tawar hati nak keluar mengundi calon daripada UMNO. Menjejaskan tak? Apa yang dia buat, mungkin dia fikir tentang kawasan dia, tetapi perbuatan dia tu memberi kesan kepada ahli-ahli UMNO, calon-calon UMNO yang sepatutnya boleh mendapat undi daripada MCA di tempat lain. Sama juga kalau ianya dilakukan oleh MIC. Sama juga kalau ianya dilakukan oleh MCA. So bila nak buat sesuatu tu, kita kena tengok apa implikasi dia. Kalau nak ikut kita punya marah, kita pun lebih dahsyat boleh marah ni. Kalau nak balon ni, kita boleh dahsyat boleh balon dengan orang tertentu yang mengupah blogger-blogger tertentu untuk memburukkan presiden. Macam-macam kita boleh buat. Tetapi bila kita dalam mood pilihan raya, kita kena elakkan daripada mengguriskan hati seberapa ramai yang mungkin. Jangan guriskan hati orang. Elakkan daripada orang ni, kenyataan-kenyataan kita ni menyebabkan parti kita hilang undi. Penting. Penting benda ni. Itu sebabnya saya berpandangan, kalau ada yang sampai ke tahap melakukan tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan parti kalah, boleh menyebabkan undi terhadap parti berkurangan, maka perlu diambil tindakan disiplin.